Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat petang kepada semua rakan-rakan Facebook. Okey, malam ini saya ingin bercerita, menyambung apa yang kita bincangkan sebelum ni, iaitu berkenaan dengan pelan persaraan. Sebelum ni kita cerita memfokuskan kepada orang yang bekerja swasta, iaitu menggunakan KWSP. Dan hari ini saya akan bercerita berkenaan dengan dana persaraan bagi mereka yang berniaga. Jadi kita recap apa yang kita belajar sebelum ni. Okey, macam biasa, mula-mula kita recap balik pelan persaraan. Daripada ada yang kerja kerajaan, government, swasta, dan juga yang berniaga. Tidak kisah yang berniaga ni sama ada yang uh, berumur muda ke ataupun berumur 30-an, 20-an ke, yang penting kita sapu rata juga. Umur 55 tahun bersara lah. Nak cakap orang berniaga ni kadang-kadang ada yang sampai 60 70 tahun, tapi kita dah apa? Kita letak saja 55 tahun. Okey? Sebab ada peniaga sekarang ni muda-muda, okey? Habis belajar dia terus buka bisnes. Okey, hebat budak-budak sekarang ni. Jadi kita lagi awal dia plan, artinya lagi baguslah. Jadi contohlah belajar habis SPM, habis diploma, start berniaga pada umur 25 lah kita letak. Umur 25. Okey, sampai umur 55. Okey. Berniaga makanan ke, ada kedai ke, tak kisahlah. Yang penting berniaga. Sebab berniaga ni dia ada kompleks sikit. Sebab apa? Berniaga ni dia terlalu general. Kalau swasta kita tahu dia memang simpan dalam kedai resipi. Tapi kalau berniaga ni selalunya diorang buat macam mana? Okay, first kali dia kena ada sell lah. Okay, dia kena ada sell. Okay, dia jual produk apa semua. Jadi sell dia ni, okay, daripada jualan dia tu, kadang-kadang ada yang tidak pandai atur dia punya kewangan. Okay, berbeza kalau untuk yang tadi emergency plan kan, yang sebelum ni berkenaan yang kerja swasta. Okay, kita letakkan 6-2-1-1. Okay, iaitu 60% untuk expense, 20% untuk investment, 10% untuk protection, 10% untuk emergency fund. Tetapi emergency fund untuk yang bekerja makan gaji ni, dia suggestion 6 bulan. Okay, kalau dia cukup sudah 6 bulan, kalau dia mau tambah ke setahun dia punya emergency fund daripada gaji dia, tidak kisah. Kalau contoh kalau 6 bulan, kalau dia punya gaji 2K, dia punya simpanan dia at least dia ada 12K. Kalau gaji dia RM 2K. Okay, berarti 12K lah. Tapi kalau orang yang buat sell, orang buat berniaga, dia kena ada simpanan emergency. Boleh juga kita guna 6-2-1-1. 60% expense, 20% investment, 10% protection, 10% emergency fund. Tapi yang ini kena 24 bulan. Okey. Okey. Kalau lebih tidak apalah emergency fund dia. Tapi kalau cukup 24 bulan punya pendapatan, artinya pendapatan bersih lah, tolak modal semua, gaji pekerja dan sebagainya. Okey. Jadi tolak semua akan dapat contohlah sell apa semua dalam 5K lah kan, bersih. Ini yang dapat dengan kita ni. Saya bukanlah pakar sangat bab yang berniaga ni, tapi kalau kita sudah kira-kira bersih dekat tangan kita untuk kita perbelanjaan kita dalam 5K, okay, sudah tolak modal, tolak kos pekerja, okay, tolak kos bahan mentah dan sebagainya, 5K, kita pecahlah beberapa tabung. Okey? Seperti ini.
Tetapi orang cakap, oh, dalam orang yang berniaga ni macam mana dia mau simpan? Okey, kebanyakannya akan simpan juga di TH ataupun ASB. Okey. Jadi kalau sekadar simpan di sini dua benda ni, okey, sama juga yang saya cerita sebelum ni, dia makan berlaku juga dinamakan sebagai mudah untuk diambil duit tersebut. Okey. Kalau kita buat simpanan, okey, untuk yang investment. Okey, ini lain lah. Ini memang dia yang emergency fund memang saya suggest untuk dua benda ni lah. Di sini ataupun di sini. Tapi kalau yang investment punya, kita kena pecah ha. Okey. Hanya ambil 10% daripada 20% ni. Okey, 10% boleh letak di mana-mana lah. Contoh ASB financing ke. Okey, mana-mana. Kemudian 10% ni, okey, saya memang suggest untuk yang berniaga sendiri ambil PRS. Okey. Letaklah terus satu dana khas bagi yang berniaga ni pada PRS. Sebab apa? Satu confirm, okay, ataupun mungkin ada juga yang pandai adjust dalam dia punya company, dia boleh dapatkan KWSP untuk dia sendiri. Tetapi kebanyakannya yang kalau kerja kalau yang bekerja sendiri ataupun berniaga kecil-kecilan, dia tiada satu dana khas, saya suggest ambil PRS. Saya ulang balik, kenapa ambil PRS? Walaupun PRS ni adalah simpanan sukarela untuk dana persaraan, tetapi bagi saya sangat digalakkan bagi yang berniaga untuk buka akaun PRS. Kenapa kena buka akaun PRS? Satu, sebab tiada KWSP. Tiada KWSP, confirm nanti umur 55 tidak akan dapat duit. Okey, memang tidak akan dapat duit lah waktu persaraan ni. Sebab macam mana dia punya struggle orang yang berniaga ni, dia lagi tinggi tau berbanding yang bekerja, sama ada kerja government ataupun kerja swasta. Sebab apa? Sebab tawakal dia tinggi tau dalam berniaga. Kita tidak tahu hari ini ada sale ataupun tidak, esok ada ke tidak. Kemudian penat dia pun lain macam. Okay? Kalau yang buka kedai makan pagi-pagi, awal 4 pagi sebelum subuh sudah start untuk masak nasi. Kalau jual nasi lemak, kan saya ada pengalaman juga. Saya punya family pun, mama dengan arwah bapa saya pun dulu ada gerai makan. Jadi starting pagi sudah masak nasi, bungkus, kemudian subuh sembayang, lepas sembayang sambung lagi, bekerja-kejar lagi mau bawa pergi gerai. Lepas tu pagi lagi, lepas tu orang ramai datang makan. Okey, itu belum cerita lagi malam lagi kena sediakan bahan-bahan untuk memasak esok dia. Okey, sambal mau kena blend, banyak kerja dia. Jadi orang yang bekerja makan gaji cakap, wah, bestnya orang kerja kerja ada kedai makan ni, buka jam 6 pagi, okey, tutup jam 12. Senang. Yalah, kau cakap pakai reliur senang lah, tapi yang menanggung sendiri tahulah macam mana dia punya penat. Okey, sampai waktu rehat dia dalam petangnya. Lepas tu dalam selepas zuhur. Lepas tu asar kena lagi buat kerja-kerja, macam contoh pergi ambil daun pisang dan sebagainya. Itu yang saya nampak depan mata saya lah. Sebab family saya pun dulu pernah juga ada berniaga kecil-kecilan untuk menyara keluarga kan, menyara kami adik-beradik untuk dapat sambung duit untuk belajar. Okey. Jadi macam mana keadaan orang berniaga, macam itulah saya anggaplah pada yang lain. Tidak kisah apa background ataupun field kita bidang perniagaan, memang akan sibuk. Pagi sampai malam kadang-kadang macam tiada life. Okey. Jadi penat tu memang penat. Jadi dia akan efek kepada kita punya tahap kesihatan lah kalau kita tidak jagalah kan. Okey. Dia memang akan penat fizikal dan mental. Jadi tidaklah daripada umur 25 tahun kan, disambung lagi sampai umur 70 tahun di sini. Mestilah kita mau rehat awal. Lagi awal kita setting. Kalau yang peniaga muda-muda tu kan, yang ada jadi dropshipper kan, dia kisahlah apa perniagaan kah, jual produk sendiri kah, jual produk orang kah. Yang penting kalau kita sudah start kita punya dia kes di 25 tahun kah, 30 tahun kah, kita kena ada sudah akaun PRS ni. Kenapa kita kena ada akaun PRS? Sebab akaun PRS ni once kalau kita sudah simpanan sukarela, tapi once kalau kita sudah masuk pada dia punya akaun,
Kita tidak boleh suka-suka kasih keluar. Sebab apa? Kalau kita sudah carun dalam PRS, dia pecah kepada dua bahagian, iaitu 70% pada akaun A dan 30% pada akaun B. Automatically. Okay, sistem dia akan detect sudah. Once kalau kita sudah invest dalam PRS, dia akan pecah kepada akaun A dengan akaun B. Di mana yang ini 70% ni macam akaun 1 KWSP. Yang 30% ni macam akaun 2 KWSP. Dia sudah pecah dua. Jadi setiap bulan kita boleh invest lump sum dan sebagainya untuk yang peniaga. Jadi setiap bulan kita anggap ini adalah komitmen untuk kita punya dana persaraan. Lagi banyak kita simpan, potential return dia tu lagi tinggi. Kenapa saya suggest PRS? Sebab dia punya dana dia ni memang kita bukan cerita kuku lah, tapi dalam tempoh 5 tahun kebelakangan ni dia punya return dia yang kami punya company 9.38%. Okay? Berarti dia menunjukkanlah prestasi dia agak baik berbanding simpanan persaraan yang sedia ada. Okey, sebab apa PRS ni simpanan yang orang cakap terbaik? Sebab dia masih lagi menggunakan platform persis seperti unit trust, cuma dia memang direka untuk membuat simpanan bagi memang target untuk persaraan ni. Dia memang target punya. Tiada lagi macam kalau unit trust boleh lagi guna untuk investment, dia boleh lagi untuk dana-dana lain, tapi PRS memang dia akan fokus untuk retirement scheme. Okey? Jadi kalau sudah ada satu dana khas, okey, untuk bantu kita menyimpan bagi persaraan, kenapa kita tidak start daripada sekarang? Okey? Sebab tu saya memang suggest PRS ni, walaupun dia tidaklah sepopular unit trust, sepopular seperti takaful dan sebagainya, tetapi ini adalah kita punya ikhtiar. Selalu orang cerita, kalau orang cakap sakit lah, matilah, tapi kalau kita hidup lama, apa kita mau pakai duit? Kan? Hidup lama pun salah satu permasalahan juga. Okay? Sama macam dalam cerita Piramli itu kan, yang ada apek yang pegang bendera kan, dia kasih tahu, haya, hidup pun susah, mati pun susah. Okay? Dia akan jadi macam tu sebab apa? Sebab dia tidak rancang. Kalau kita tidak rancang kita punya pengurusan persaraan, macam itulah kita duduk tepi jambatan, mencangkung dan pegang bendera putih. Macam apek dalam cerita Piramli. Sebab tu cerita Piramli ni sebenarnya dia memang kena dengan kita punya masyarakat. Okay? Banyak benda-benda ataupun nasihat iktibar yang kita boleh belajar. Kadang-kadang waktu kecil kita anggap benda tu lawak, tapi sebenarnya kalau sudah dewasa baru kita tahu, oh ini orang ni Allahyarham Tan Sri Piramli ni bukannya saja-saja buat lawak. Lawak dia berisi, ada dia punya sebab. Okay? Jadi untuk invest PRS ni, okay, dia ada dua cara. Sama juga, dia boleh lump sum, dia boleh guna invest bulan-bulan. Kalau lump sum, okay, any amount lah. Tapi saya memang suggest untuk buat secara bulan-bulan lah yang peniaga ni. Jadi dia tidak rasa terbeban. Okay, serendah RM100. RM100 je. Okay, artinya siapa yang bergaji 1,000, dia boleh invest lah, tapi jangan 1,000 tu pun sikit sangat. Kalau contoh dia punya sell dalam 5K sebulan, sudah tolak, komitmen dia tidak tinggi sangat, ambil 500 je satu bulan. Okay, untuk invest dalam PRS. Okay, daripada 5K sell ni. Artinya kalau 50K, 5,000 lagi besar dia punya dia punya income lagi besar lah, dia punya retirement plan, dia ni cara untuk kita atur kita punya plan persaraan. Ini kebanyakan kadang-kadang orang yang berniaga ni dia memang tidak fikir sangat lah. Sebab mungkin ialah tidak terurus. Okay? Ada yang tidak terurus, ada yang siang macam malam, malam macam siang. Okay? Ada yang terurus, bergantung lah. Tapi dia terlalu, orang cakap common cerita pasal berniaga ni. Okay? Ada yang berniaga, okay, jual goreng pisang. Okay, ada yang berniaga jual ikan, ada yang berniaga ada butik. Okay, semua daripada berniaga sehingga yang tukang baiki kasut sekalipun perlu ada akaun PRS.
Artinya semua orang kena ada. Sebab apa? Sebab siapa tidak mau bersara awal? Siapa tidak mau rehat pada umur dia 55 tahun? Semua orang akan fikir, sekarang memanglah dia rasa tenaga masih kuat kan? Tapi umur 55 tahun kita tidak tahu nanti berapa penyakit sudah kita ada, berapa ubat sudah kita makan. Kita tidak akan selamanya sihat. Okey? Kalau sihat tu alhamdulillah, tapi kalau ada sakit-sakit sudah, okey? Banyak lagi tanggungan yang kita kena bagi. Okay, anak bini lagi mau dikasih makan. Okay, kalau sudah ada simpanan yang sudah kukuh, kita mau start ke kita mau stop ke tidak apa, sebab dalam tempoh persaraan tu cukup sudah kita punya simpanan di sini. Okay, jadi itulah saya punya. Ini adalah suatu yang agak orang cakap benda yang sudah lama lah saya saja pada orang. Okay. Tapi kebanyakannya yang bekerja lah yang ambil. Okay. Yang sebelum ni yang tahun 2018 sebab ada insentif lah 1,000 daripada kerajaan. Jadi siapa yang invest 1,000 dalam PRS, government bagi 1,000. Okay. Ada juga yang buat untuk tax relief, okay? Pelepasan cukai. Kan dalam ada senarai pelepasan cukai kan, ada infografik daripada LHDN kan. Antara pelepasan cukai yang diberi adalah invest 3,000 dalam PRS. Jadi siapa yang mau pelepasan cukai, artinya invest 3,000 setahun sampai 2025. Okay? Dia punya tawaran daripada kerajaan tu lah. Okay? Dia punya package untuk pelepasan cukai. Okay? Itu sahaja untuk perkongsian kita pada malam ini. Sekejap saja berkenaan dengan PRS, okay, dan juga orang yang berniaga. Okay, kalau ada masa nanti kita akan go through kepada yang bekerja kerajaan. Okay, macam mana kita mau atur untuk yang government servant mengatur pelan persaraan. Walaupun bagi penjawat awam rasa kami ni memang kukuh sudah ni sebenarnya. Okay, kerja kerajaan ni sudah kukuh. Jadi kalau pasal pencen memang cakap memang akan dapat tu lah pencen. Jadi kita kena kira dulu sama ada sesuai cukup ataupun tidak. Sebab tidak semua daripada pemerhatian saya, tidak semua penjawat awam dia akan bersara dengan selesa waktu-waktu hari persaraan. Okay, jangan fikir orang kerja kerajaan kalau dia bersara itu dia rasa dia sudah cukup. Tidak. Okay? Sebab dalam kerajaan dia ada grade-grade dia. Dan tidak semestinya orang yang bergrade tinggi akan bersara lebih selesa, orang yang bergrade rendah akan bersara lebih sengsara. Tidak, dia bergantung dengan cara perbelanjaan, cara kita kawal kita punya perbelanjaan dan sebagainya. Macam mana kita atur kita punya kewangan. Okay? Apa kita punya perancangan daripada awal. Lagi awal kita merancang lagi senang lah. Okay? Itu sahaja untuk saya punya perkongsian pada malam ini. InsyaAllah kalau ada masa esok kita akan pergi kepada pelan persaraan untuk penjawat awam, pelan persaraan tambahan sebab penjawat awam ni sebenarnya penjawat awam ni dia boleh pilih 2 option dalam perkhidmatan. Okey, kalau dia sudah sah jawatan dia boleh pilih 2 option, sama ada dia mau pilih KWSP ataupun dia mau pilih pencen. Dan mostly kebanyakannya akan ambil pencen lah. Ada setengah pihak dia akan ambil KWSP. Mungkin dia ada di kalangan yang mengambil KWSP ni dia tidak mau beri komitmen ataupun memberi servis dengan kerajaan lebih lama lah. Mungkin dalam 30-an dia sudah berhenti. Okay? Ada yang memang plan 10 tahun kerja, lepas tu dia berhenti, dia buka bisnes. Okay? Ada yang plan dari awal lah, tapi kadang-kadang ada yang tidak tahu pun benda ni. Okay? Kerja kerajaan ni boleh pilih 2 skim pencen atau KWSP. Sebenarnya ada juga orang yang kerja kerajaan ambil pencen, ambil KWSP. So, apa sebab dia mungkin dia ada dia punya perkiraan dia sendirilah, dan itu adalah pilihan masing-masing. Okey, sekian saja perkongsian kita pada malam ini. InsyaAllah esok kalau ada masa kita akan berbincang berkenaan dengan pelan persaraan bagi penjawat awam. Semoga perkongsian saya ini dapat dihebahkan kepada yang lain. Okay, kalau ada tersalah tersilap saya memohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.